Okey, kembali dalam Malaysia hari ini terkejutnya kan lagi video kan. Ya, itulah. Teruskan menghantar kiriman kepada kami untuk kita kongsikan bersama-sama sepanjang PKP ini dan Ya. pastinya banyak yang kreatif ni dan kalau boleh yang memberikan manfaat kan. InsyaAllah. Lagi Sebaik-baiknya. kita nak memasuki bulan Ramadan kan? Betul, betul. Baik, di segmen kali ini kita akan membincangkan bagaimana sebenarnya cabaran kawalan keselamatan makanan secara dalam talian. Kerana kita seperti mana kita tahu, sekarang membeli makanan secara online sahaja. Ya. Secara dalam talian. Bagaimana kita pastikan yang makanan itu adalah selamat dan sihat untuk kita. Untuk membincangkan dengan lebih lanjut, Puan Norani Iksan, Pengarah Bahagian Pematuhan dan Pembangunan Industri, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Baik, terima kasih banyak sudi bersama kami. Okey, terima kasih. Puan, sekarang ni alhamdulillah kita dah melihat trend pembelian makanan secara online kan. Jadi setakat ni bagaimana pihak Kementerian Kesihatan melihat aktiviti ini dari segi kesihatan dan keselamatannya? Okey. Sebenarnya Kementerian Kesihatan yang menerusi bahagian keselamatan kualiti makanan, kita sentiasa memantau dan memastikan bahawa semua makanan yang dijual sama ada dalam talian ataupun yang secara tradisional adalah selamat. Dan cabaran kali ini yang kita dapati dengan trend semasa di mana makanan-makanan dijual secara dalam talian, tetapi Kementerian Kesihatan sentiasa memantau penjualan makanan-makanan dalam talian untuk memastikan pengguna mendapat makanan selamat. Antara satunya yang kita buat adalah di mana kita memantau penjualan makanan seperti yang dijual dalam Facebook ataupun dijual dalam platform-platform secara individu, marketplace, di mana kita memantau untuk memastikan bahawa mereka tidak mengelirukan pengguna. Dan kita juga ada membuat sekatan dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia, di mana untuk tahun lepas kita ada lebih kurang 278 laman web ataupun FB yang telah pun IG yang telah pun disekat. Okey, disekat ni selepas dilaporkan ke atau macam mana? Selepas dibuat pemantauan dan juga berdasarkan kepada aduan-aduan. Dan kebanyakannya adalah apabila produk-produk makanan tersebut membuat akuan-akuan yang mengelirukan ataupun akuan-akuan tuntutan kesihatan. Sebetulnya dalam masa sekarang mungkin dia membuat tuntutan mengatakan produk mereka boleh menyembuhkan COVID dan boleh menyembuhkan penyakit. Jadi kita memantau dan kita memandang serius dari segi itu. Dan kita memasuki dalam fasa yang lebih agak mencabar kerana dalam bulan Ramadan sendiri dan juga kita kena pastikan keselamatan, kesahihan maklumat makanan dan sebagainya kan. Dia ada tak prosedur tertentu yang mungkin lebih diperkukuhkan, diperketatkan daripada segi penerapan prosedur daripada KKM sendiri, Puan? Okey, untuk kita dah esok kita dah nak berpuasa. Jadi untuk jualan makanan-makanan dan terutamanya untuk jualan puasa makanan yang sedia dimakan, Kementerian Kesihatan ada mengeluarkan garis panduan garis panduan keselamatan makanan bagi produk makanan yang dijual secara dalam talian itu online. Jadi kita mengawal dari segi penjualan tersebut di mana dari segi pengusaha makanan tersebut sehinggalah dari segi pengguna kita memberi garis panduan itu memberi panduan apa mereka perlu patuh dan dari segi orang yang ingin mengendalikan makanan dan menjual makanan itu melalui dalam talian. Garis panduan itu boleh juga dimuat turun daripada kita punya laman web. Okey, bermakna misal kata saya bulan puasa ni saya nak buat makanan untuk berbuka puasa. Jadi saya seharusnya maklum tentang garis panduan ini. Walaupun saya bukan ada bisnes dan sebagainya. Ataupun ini untuk bisnes saja sebab sekarang ni ramai yang macam duduk rumah kan PKP tapi nak jana pendapatan, nak buat duit. Jual kat jiran. Jual kat jiran, jual dekat penduduk satu flat dan sebagainya. Okey, sebenarnya siapa-siapa yang ingin mengendali makanan untuk jualan, mereka tertakluk kepada keperluan perundangan di mana mereka perlu mematuhi dari segi kebersihan, dari segi keselamatan makanan tersebut untuk jualan. Kalau kita dan untuk tujuan sendiri kita juga perlu mematuhi dari segi dari segi kebersihan. Memang ada dalam garis panduan itu dimasukkan di mana sekiranya
kita hendak menjual di kawasan komuniti kita, makcik-makcik Kiah lah yang nak buat nak buat dalam talian, dalam dia punya grup, sebenarnya menjadi tanggungjawab pengendali atau pengusaha makanan yang beroperasi daripada rumah ataupun daripada premis-premis makanan yang dihantar melalui apps, melalui GrabFood ke Foodpanda. Mereka perlu mematuhi segala keperluan dalam peraturan-peraturan makanan kita. Okey, sebab kadang-kadang orang tak tahu ni, tahu macam ni sedap ni, boleh jual ni, jual asal macam tu makanan kan. dia terbeli. Itu menjadi salah satu pertanyaan atau persoalan lah, kerana kita melihat antara prosedur yang dijalankan ke atas mereka yang menjual atau mengusahakan. Bagi kita yang membeli ni, ada tak mungkin sebarang tips ataupun guideline yang boleh kita ikuti supaya kita memastikan kita membeli dan mendapatkan makanan yang selamat sahaja? Puan. Okey, untuk pengguna, dalam garis panduan itu juga kita memberikan panduan kepada pengguna bagaimana nak memastikan mana makanan yang kita beli itu adalah daripada pengusaha-pengusaha yang bersih, mengamalkan penggunaan makanan yang bersih. Dan I think yang tips yang paling bagus adalah kita pastikan bahawa kita tahu daripada mana sumber makanan yang kita beli. Yang keduanya, apabila kita membeli makanan tersebut, kita kena pastikan konseplah lihat, hidu, rasa. Jangan mana apabila kita beli itu memastikan bahawa makanan itu adalah masih boleh dimakan, selamat dan dia baru disediakan. Okey. Dan barangkali lari sikit daripada topik lah perniagaan makanan online. Sekarang ini ada juga kempen kebajikan yang memperlihatkan golongan tertentu ni menghulurkan bantuan makanan kepada frontliners dan sebagainya. Jadi adakah itu juga tertakluk kepada garis panduan ini atau macam mana? Kita juga ada satu garis panduan untuk kepada semua pengusaha-pengusaha sebenarnya garis panduan ini boleh juga digunakan untuk mana-mana pengusaha makanan yang untuk memberikan sumbangan. Sebab biasanya mereka akan memberikan sumbangan sama ada mereka membeli daripada caterer ataupun daripada premis-premis yang membekalkan makanan tersebut. Jadi mereka juga perlu mengamalkan amalan kebersihan diri yang baik dan mendapatkan daripada premis-premis yang berdaftar. Dan kita juga Kementerian Kesihatan juga kita membuat pemantauan kepada pengusaha-pengusaha ataupun kepada caterer-caterer yang kita tahu dia memberikan sumbangan kepada frontliner terutamanya. Dan kita memang Kementerian Kesihatan melalui bahagian Keselamatan Kualiti Makanan memang menjalankan pemantauan tersebut. Bila bercakap tentang pemantauan ni, terutama sekali bila masuk bulan Ramadan, mungkin akan ada kesesakan sebab semua mungkin membeli makanan secara atas talian lebih ramai lagi kan untuk berbuka puasa. Jadi macam mana cara untuk memantau dalam orang kata volume ataupun jumlah yang banyak yang kita akan jangka ni, Puan? Dari segi itu memang adalah merupakan satu cabaran. Jadi kita kena ingat bahawa keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama. Jadi I think daripada pengendali pengusaha makanan dan Kementerian Kesihatan sendiri kita akan sama-sama untuk memastikan bahawa makanan yang diperolehi adalah selamat. Dan memang adalah satu cabaran untuk melakukan penguatkuasaan pada masa sekarang sebab kita banyak bertumpu kepada COVID. Tetapi Kementerian Kesihatan sentiasa memastikan bahawa makanan-makanan tersebut membuat pemantauan secara risiko. Maknanya kalau yang ada terima aduan kita akan buat penyiasatan. Baik. Puan, tadi Puan sebutkan tentang sekatan pernah dilakukan ke atas pengusaha yang jual tentang adakah dimaklumkan juga kepada orang awam sebab kadang-kadang kita tak tahu siapa yang disekat. Kan kita tahu mereka jalankan bisnes kemudian barangkali ada aduan dibuat tapi yang lain tu tak tahu. Jadi adakah orang awam dimaklumkan tentang tindakan ini? Kita biasanya melalui pengarah kesihatan kita akan membuat kenyataan akhbar. I think beberapa kenyataan akhbar pun telah dibuat sebelum ini di mana produk-produk makanan yang membuat tuntutan kesihatan ataupun yang telah tidak mematuhi dalam peraturan-peraturan makanan kita. Dan untuk sekatan-sekatan tersebut memang kita sentiasa bekerjasama dan kita juga menasihatkan orang ramai atau pembeli untuk memastikan apa yang kita beli dan memastikan ia mendapat produk yang kita anggap selamat untuk kita. Maksudnya sebenarnya lebih kepada tanggungjawab kita sebagai pengusaha dan juga yang pengguna tu. Sebab kalau kita bagi makanan yang tak selamat,
nanti orang akan komplain, reputasi kita juga akan terkesan. Ya, ya. Kan? Dan Jadi, kita kan tips sikit tak boleh leka lah. ya tak boleh ke tanggungjawab bersama. Terima kasih kita ucapkan Terima kasih banyak. kepada Puan Nurani Ihsan kerana memberikan input yang cukup berguna untuk kita semua memastikan keselamatan kita semasa bulan Ramadan dan sepanjang PKP ini. Puan Nurani Ihsan, Pengarah Bahagian Pematuhan dan Pembangunan Industri, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih banyak. Selamat puasa. Puasa. Kita sampai penghujungnya dan kita Ya. akan kembali pada hari Isnin, dan kepada semua rakyat Malaysia, terima kasih banyak atas kesudian menonton MHI. Betul. Dan jaga kesihatan, jaga keselamatan aku pada PKP ini dan Terus mendapatkan informasi yang Ya. betul dan sahih sahaja. betul. Ucapkan selamat berpuasa esok, selamat Ramadan dan jaga diri.